Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya ingin berkongsi tentang moratorium. Pertamanya, apakah dia moratorium? Moratorium adalah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui Bank Negara Malaysia, di mana setiap bank-bank di Malaysia perlu memberikan penangguhan bayaran kepada semua pelanggannya dalam tempoh 6 bulan bermula daripada April hingga September. Maka dalam tempoh moratorium ini, semua pelanggan tidak perlu membayar installment bulanan kepada bank yang melibatkan pembiayaan ataupun pinjaman perumahan, kereta peribadi dan juga ASB. So, tujuan pemberian moratorium ini adalah supaya memudahkan, memberi kelegaan ataupun membantu rakyat Malaysia yang mungkin pendapatan mereka terjejas ataupun mungkin mereka dikenakan cuti tanpa gaji ataupun dibuang kerja. Maka disebabkan itu, dengan pemberian moratorium ini, mereka tidak perlu membayar bayaran biasa yang mereka bayar kepada bank, sehinggalah pendapatan mereka kembali normal, stabil, dan sehinggalah keadaan COVID-19 ini menjadi semakin baik dan mungkin insya-Allah pulih setelah fatrah 6 bulan nanti. Jadi isu yang kedua adalah apakah sebenarnya yang kecoh pada 1 Mei yang lalu. Dan maka apa yang berlaku adalah di mana pada 1 Mei yang lalu Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan satu FAQ ataupun satu pengumuman di mana dalam kenyataan itu menyebut bahawa bank-bank perlu menjelaskan kepada klien ataupun kepada pelanggan mereka tentang kadar kenaikan yang akan berlaku dalam pembiayaan hire purchase ataupun sewa beli dan juga pembiayaan Islamik yang menggunakan kadar keuntungan yang tetap, fixed rate Islamic financing. Maka kenapa dikeluarkan FAQ itu? Kerana dalam FAQ yang sebelum ini pada 25 Mac, Bank Negara Malaysia telah tersilap dalam membuat ilustrasi contoh pengiraan di mana dinyatakan bahawa kadar installment sebelum moratorium dan selepas moratorium untuk pembiayaan kereta adalah sama. Maka di situ silapnya dan Bank Negara pun telah meminta maaf dan menarik balik ilustrasi tersebut. Maka kefahaman barunya adalah semua pembiayaan, baik rumah, kereta, peribadi dan juga ASB akan dikenakan charge tambahan bagi siapa yang ambil moratorium ini. Okey. So yang ketiga adalah di mana charge tambahan itu. Maka saya bagi contoh mudah dalam pembiayaan kereta. Katakan kita ada satu kereta dengan installment bulanan sebanyak RM500. 500 ini bila kita bayar kepada bank setiap bulan, kadar 500 ini akan terbahagi dua. Satu untuk pembayaran pokok ataupun principal dan satu lagi untuk pembayaran untung. Maka contoh mudah daripada 500, mungkin 400 akan digunakan untuk bayar principal, 100 lagi untuk pembayaran kadar untung. Maka nilai 100 ini dalam tempoh moratorium dia akan terus dikira. Maka setiap bulan 100, 100, 6 bulan, maka kadar keuntungan tambahan itu adalah 600. Dan 600 ini kemudian akan dibawa ke depan dan akan sama ada dia akan dimasukkan dalam pembayaran installment kita dan justru installment kita yang biasa itu akan bertambah untuk menanggung 600 tadi yang kita tidak bayar. Maka ini yang dimaksudkan sebagai profit accrued ataupun keuntungan terakru. Maka pesan saya adalah kita perlu refer ataupun perlu melihat kepada bank kita masing-masing bagaimana mereka menguruskan pembayaran baru kita nanti. Adakah dia akan minta 600 tadi sekaligus ataupun dia akan pisahkan dalam installment kita yang akan datang, ataupun bagaimana. Mungkin juga dia akan minta kita bayar di akhir tempoh pembiayaan kita nanti. Maka di sinilah yang mana Bank Negara minta semua bank untuk menjelaskan kepada pelanggan berapakah kadar kenaikan sekiranya ada
kepada pelanggan-pelanggan mereka supaya kita nanti tidak akan marah. Dan kenapa installment kita sekarang lepas moratorium berbeza dengan pembayaran installment kita sebelum moratorium. So inilah isunya, dan perlu ataupun tidak untuk kita ambil, jawapan ringkas adalah ia bergantung kepada keadaan kewangan masing-masing. Pandangan peribadi saya dalam keadaan biasa, yang pertamanya kita perlu ada simpanan kecemasan. Dan bagi siapa yang tidak ada simpanan kecemasan, ambillah moratorium ini untuk dijadikan simpanan kecemasan kita. Sepatutnya mungkin kita bayar bank RM1,000 sebulan. RM1,000 sebulan ini kita boleh ambil dan simpan untuk simpanan kecemasan, supaya sekiranya berlaku apa-apa kepada kita, kita hilang pekerjaan dan sebagainya, kita ada simpanan kecemasan untuk kita terus hidup seperti biasa sampailah kita jumpa pekerjaan yang baru. Jadi itu saja, wallahu alam, dan semoga ia memberi sedikit penjelasan kepada semua. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.